Penjajahan Israel di Palestin hingga saat ini bukan hanya disebabkan oleh perebutan wilayah yang bertujuan sebagai tempat untuk hidup, tetapi juga disebabkan oleh isu tanah yang dijanjikan. Alkitab, iaitu bahagian perjanjian lama, menjelaskan dan menyebut secara berulang-ulang bahawa tanah Palestin adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka sejak Nabi Ibrahim hingga selama-lamanya. Dan bangsa Israel diperintahkan untuk merebut dari bangsa yang ada di dalamnya dan mendudukinya. Sedangkan Al-Quran menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya memerintahkan untuk memasukinya, bukan untuk dikuasai. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 21. Nabi Musa berkata lagi, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang. Jika kamu undur, maka kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat." Ideologi Zionisme yang menjadi akar konflik Israel-Palestin pada awalnya dicetuskan oleh Theodor Herzl, seorang wartawan Yahudi Austria. Herzl berpendapat bahawa satu-satunya solusi untuk mengakhiri antisemitisme dan penganiayaan terhadap orang Yahudi di Eropah adalah dengan membentuk sebuah negara Yahudi. Zionisme terus tumbuh dan mendorong gelombang migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestin, terutama setelah Holocaust. Pembentukan negara Israel pada 1948 semakin memanaskan konflik dengan penduduk Palestin setempat, yang kemudian menjadi akar konflik moden Israel-Palestin. Pada perebutan tanah Palestin, banyak rakyat Palestin yang syahid di jalan Allah, anak-anak kecil yang kehilangan ibu bapa, tiada tempat perlindungan. Sementara itu, Zionis Lanatullah ini terus-menerus bom tanpa ada rasa belas kasihan terhadap rakyat Palestin. Namun, sebagai seorang Muslim, kita percaya bahawa Palestin pasti akan menang walau bagaimanapun dahsyatnya Zionis cuba untuk menghancurkan Palestin. Dalam sebuah hadis yang dijelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jamin Palestin tidak akan hilang dan lenyap dari kaum Zionis yang berusaha menyerangi mereka. Hingga akhir zaman, Palestin akan tetap berdiri dan kuat menjadi tempat yang berharga bagi umat Islam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, "Akan sentiasa ada kelompok umatku yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mahu mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaan sampai akhirnya datang urusan Allah." Malik bin Ya'min menyahut Muaz bin Jabal mengatakan bahawa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, "Lihatlah, ini Malik," menyebut bahawa ia telah mendengar Muaz bin Jabal menyatakan bahawa kelompok tersebut berada di Syam. Okey, seterusnya, seperti apa yang kita sedang lihat di dalam video sekarang, pelbagai negara hebat dan dikenali di seluruh dunia, termasuklah negara kita sendiri, iaitu Malaysia, menunjukkan perasaan kasih dan cinta terhadap Palestin, iaitu dengan cara mengibarkan bendera-bendera Palestin untuk menunjukkan bahawasanya negara kita ini turut mempertahankan negara Palestin yang tercinta. Kesimpulannya, sebagai manusia yang punya sifat kemanusiaan atau humanity, kita mestilah menunjukkan sokongan kita kepada mereka di Palestin. Terdapat pelbagai cara yang boleh kita lakukan, antaranya memberikan bantuan berupa wang tunai, pakaian ataupun makanan. Ini sedikit sebanyak dapat menolong dan meringankan beban mereka di sana. Selain itu, kita juga boleh memboikot barangan-barangan yang menyokong Israel ataupun pro-Israel ini. Antaranya ialah seperti McDonald's, KFC, Dior dan lain-lain. Kita janganlah sikap hangat-hangat tahi ayam sahaja. Sebagai contoh, sebulan 2 bulan kita memboikot barangan pro-Israel ini, tapi selepas itu kita membeli barangan mereka semula kerana menganggap bahawa kehidupan harian kita tidak lengkap dengan barangan mereka. Tetapi sebagai manusia yang punya akal yang bijaksana, kita seharusnya berfikir bahawa setiap duit yang kita keluarkan untuk membeli barangan pro-Israel ini akan diberikan kepada tentera Israel ataupun sebagai dana untuk memusnahkan Palestin atau membunuh rakyat-rakyatnya. Oleh itu kita seharusnya mempunyai sokongan yang padu kepada rakyat Palestin.